لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan dan saudara yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, menguning kita sambung daripada pelajaran kita pada minggu yang lalu. Pelajaran kita pada minggu yang lalu, kita sudah kecek masalah salatul khusyuk. Kita sudah bicara tentang salatul khusyuk. Apakah itu salatul khusyuk? Dan kita sudah kecek juga pada minggu lalu tentang hukum semaya khusyuk. Apakah hukum semaya khusyuk? Dan juga kita sudah kecek tentang kelebihan, kepentingan dan kelebihan tentang semayang khusyuk. Jadi minggu ni kita akan belajar, kita akan bicara tentang benda-benda, asbab-asbab yang membawakan kita kepada khusyuk. Sebenarnya khusyuk ni kami sematik nailamat ni satu benda yang kita boleh usaha. Rau samat payayam mandai. Bukan kata harap doa saja supaya Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, harap minta saja, bukan. Satu benda yang boleh kita nak usaha, boleh kita campaikannya dengan melalui usaha. Kerana itu sini ulama telah himpunkan dalam buku ni, ulama telah himpunkan 33 asbab, 33 cara yang membawakan semaya kita jadi semaya yang khusyuk. Dan kalau kita tengok pula dalam rakyat dalam 33 tadi, mereka telah pecahkan kepada dua bahagian. Dalam samsip samko sing tidak nama sing kalamat khusyuk lek tawadhu'nan, ulama ceng bang open songประเภท dua bahagian. Soan neng ma yujadul khusyuk wa yaqwihi, benda yang membawa kita kepada khusyuk dan benda yang mendapatkan kita kepada khusyuk. Sing ti cahai raudai maseng khusyuk nai lamat. Ini bahagian pertama. Dan bahagian yang kedua, daf'u ma yazilul khusyuk, kan plak dan tolak untuk nak menyelamatkan khusyuk yang ada dengan kita. Tak sewi khusyuk tu lemah, tak sewi khusyuk tu habis, tak sewi khusyuk tu kurang, maka kita kena tolak, kita kena buat jaga untuk khusyuk tadi. Kerana itu kalau kita tengok dalam 33 core ni, 33 core ni, ia akan belah kepada dua bahagian. Bahagian pertama, benda yang membawa kepada khusyuk, sing tidak nama sing khusyuk. Benda yang nak buat kita semaya khusyuk tu gapo ratik, benda gapo ratik. Dan yang kedua, benda yang selamatkan kita, nak jagakan kekhusyukan kita, ma yazilul khusyuk, benda yang nak buat hilang khusyuk kita. Kita kena jaga benda tadi gapo ratik. Ini dua bahagian. Daripada 33 tadi, saya rasanya minggu ni kita kecek tak habis. Kita rasanya kalau kecek pun tak habis. Kalau kecek pun pakai masa yang panjang, agak panjang sikit, maka saya nak belah bagi. Untuk minggu ni kita keceknya lebih kurang benda yang yujadul khusyuk, benda yang membawakan kita kepada mendapatnya khusyuk. Dan insya-Allah akan datang kita kecek pula benda yang nak hilang khusyuk daripada kita. Kita kena jauh, kita kena tolak, kita kena selamat daripada benda tadi.
Jadi kalau kita tengoknya daripada orang panggil daripada benda yang membui kita itu kepada khusyuk, ada semua berbelah-belah perkara. Yang pertama, al-awwal, benda yang membawa kita kepada khusyuk fi salah, iaitu ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala. Kita harusnya, kita mestinya mengenalkan Allah subhanahu wa ta'ala, meyakinkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wahia ahammul asbab wa a'zamuha, dan ini adalah sebesar-besar asbab dan sepenting-penting asbab satu orang itu akan jadi orang yang khusyuk kepada Allah. Tak boleh jadi langsung satu orang yang dia tak kenal Allah, satu orang yang dia tidak yakin kepada Allah, satu orang yang dia tidak takwa kepada Allah, tak takut kepada Allah. Tak mungkin satu orang itu akan jadi khusyuk kepada Allah. Dia nak khusyuk kepada Allah, mesti dia kena beriman kepada Allah, mesti dia kena yakin kepada Allah, mesti dia kena mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana itu dalam Al-Quran Allah Ta'ala naik, fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah Ta'ala telah perintah kepada Nabi kita, suruh Nabi kita tahu. Fa'lam, ketahuilah wahai Muhammad, tahulah wahai Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah, bahwasanya tiada Tuhan selain daripada Allah. Jadi nak royak kata, yang pertama sekali daripada benda yang membawakan kita mendapatkan kita kepada khusyuk, iaitu dengan ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala. Dengan kita kenal Allah, dengan kita yakin kepada Allah, maka kita akan rasa kata Allah subhanahu wa ta'ala bersama dengan kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia Allah ma'akum, sama dengan kamu. Allah Ta'ala duduk sekali dengan kamu. Aina ma kuntum, di mana kamu berada, munduk mana sekalipun Allah Ta'ala bersama dengan kamu. Ini perasaan ini akan mari apabila satu orang itu makrifahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan satu hadis, jadi soalannya ditanya, mal ihsan, apakah ihsan? Maqam, satu maqam yang mulia, maqamul ihsan, iaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, an ta'budallah ka'annaka tarahu, bahawa engkau ibadah kepada Allah, engkau semaya, ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau itu tarahu, melihat Allah, nampak Allah. Fa illam takun tarahu, kalau tak kuasa, kalau tak boleh mari perasaan kata kamu lihat Allah, memberasalah kata fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah itu melihatkan engkau. Jadi perasaan mari kata Tuhan nampak kita, Allah Ta'ala tengok kita, Allah Ta'ala tahu gerak-geri kita apabila adanya ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala. Sebab itu semaya kita akan khusyuk. Jadi semaya yang khusyuk terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, maka yang pertama sekali, penting sekali, iaitu ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala, iaitu iman dan yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, benda yang membawa kita kepada khusyuk, benda yang membawa kita kepada khusyuk yang kedua, ta'zimi qadri salah, membesarkan perintah semaya. Kita kena berasa kata as-salah satu ibadah yang besar. Kalau kita tengok di dalam kalangan ibadah yang Allah subhanahu wa ta'ala fardu ke atas kita, tiada satu fardu, tiada satu ibadah yang besar dan yang penting lebih daripada as-salah. Perintah lain semua Allah Ta'ala perintah melalui Jibril alaihi salam. Umpama perintah puasa, umpama perintah haji, umpama perintah zakat, lain-lain perintah lagi lalu dengan Jibril alaihi salam, daripada atas ke bawah, kamsang daripada atas turun mari ke bawah. Tapi sebaliknya as-salah,
semaya adalah satu perintah yang dijemput Nabi kita sallallahu alaihi wasallam supaya Isra dan Mi'raj. Kita sikit masuk cerita, nak gambar, nak berasa kata besarnya as-salah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipadah oleh Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi, yang memperjalankan dengan hamba-Nya. Allah Ta'ala, Nabi kita buat perjalanan ni minal masjidil haram, daripada masjidil haram Mekah, ilal masjidil aqsa, kepada masjidil aqsa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah buat perjalanan ni bi'abdihi. Ulama tafsir telah tafsir dengan bi'abdihi, dengan jasad dan roh, kerana Allah Ta'ala guna dengan bi'abdihi. Kalau Nabi tak ada pergi dengan jasad, Nabi mimpi saja, bukan benda pelik. Satu orang royak kata semalam ni aku mimpi pergi Mekah. Tak ada siapa pelik langsung. Buku mimpi, buku mengiga, roh pergi, tapi badan tak ada pergi, tidur sini. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat perjalanan roh dan jasad bersama-sama dalam bi'abdihi. Rasulullah buat perjalanan Isra, jalan waktu malam tu, baik daripada Mekah pergi ke Al-Aqsa. Isra Allah Ta'ala cerita mula, dan Allah Ta'ala cerita siapa, bidayah, nihayah, mula, jauh. Allah Ta'ala cerita lain perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Mi'raj Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ke langit, Allah Ta'ala tak cerita. Tak ada royak Nabi naik langit daripada Al-Aqsa, naik langit lah mana, tak ada royak. Hak royaknya inda sidratil muntaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah sampai di sidratul muntaha. Nabi siapa dah? Sini kalau orang mengaji ilmu balaghah, satu orang itu akan mengalami, satu orang itu akan memahami. Kalau mengaji ilmu balaghah, tingginya Mi'raj, ceraknya Mi'raj lebih daripada Isra. Tak faham kemungkinan. Isra royak mula, royak siapa. Tapi Mi'raj tak royak mula, royak siapa siap dah. Maka orang panggil istinbat daripada cerita, daripada royak Allah Subhanahu Wa Taala, royak siapa siap dah, duk dek siap dah tu, membawa kepada kisah Mi'raj lebih cerak daripada kisah Isra lagi. Ini di segi ilmu balaghah. Kita tidak mendalamikan kisah tadi. Ceritanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke langit sehingga sampai ke Sidratul Muntaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terima satu perintah, iaitu as-salah, sembahyang. Kerana itu yang kedua, kita nak berasa khusyuk dalam sembahyang kita kena membesarkan ta'zim. Kita kena membesarkan perintah solat. Kena faham, we berasa besar terhadap perintah solat. Sehingga kalau kita tengok dalam asar Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dia faham sangat kata besarnya semaya, bukan benda kecil. Idza tawaddaa safara launuhu. Apabila Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ambil semaya, mukanya jadi pucat, jadi kuning pucat, menaling, takut. Fayaqulu lahu ahluhu, maka keluarganya, bininya tanya, ma hadzal ladzi ya'tadika 'indal wudu. Kenapa air mukamu ya Ali berubah sangat, takut gapo sangat ketika engkau berwudu? Sayyidina Ali jawab, atadruna baina yaday man aqumu. Allahu akbar. Adakah kamu tahu baina yaday man, di depan siapakah yang aku akan berdiri? Allah, mu tak tahu ke di depan siapa aku akan berdiri?
Takutnya Sayyidina Ali, besarnya Sayyidina Ali terhadap as-salah, membesar sangat terhadap salah, sehingga Sayyidina Ali bubuh air muka apabila nak masuk salah. Ini yang kedua, cara akan dapat khusyuk fi salah. Yang ketiga, cara nak dapat al-khusyuk fi salah, al-isti'dad lis-salah. Yang ketiga, kita kena buat persediaan. Jadi nak semaya ni bukan kata mari semaya selalu, bukan. Macam tu mari lari letih-letih, torok-torok, tak de. Marilah tu orang panggil perasaan khusyuk, tak ada, dia akan hilang perasaan khusyuk. Perasaan khusyuk akan mari, perasaan khusyuk akan dapat apabila kita buat isti'dad, buat persiapan. Umpamanya tabkir, mendulukan, tak nanti mari dah sejak, mari dulu masjid, intizarus salah, tunggu waktu semaya, mari dah, lepas tu mari pula orang panggil masuk masjid itu, ambil air semaya dengan air semaya yang sempurna, pakai siwak, dengan mulai dengan tasmiyah dan sudahi dengan doa. Ambil air semaya dengan air semaya yang sempurna, masuk ke masjid pula, semaya tahiyatul masjid, dan pula dengar jawab azan apabila muazzin telah azan. Lepas tu bainal azani wal iqamah, berdoa di antara azan dan iqamah, ada berdoa kepada Allah. Jadi hati kita ada tawajuh ke Tuhan lambut dah. Setengah jam belum nak semaya tu, hati kita sudah tumpu kepada Allah. Hati kita sudah tumpu kepada Allah apabila kita buat persiapan. Apabila kita buat persiapan, hati kita mikuam prom. Pasal kita dah tam country yang tua untuk nak semaya, kereng cubung mana doa, mana semaya sunat, mana zikir, membawakan kita semaya tadi akan jadi semaya yang khusyuk. Boleh faham? Ni yang ketiga. Lebih-lebih lagi, masalah ada kecek juga sini, masalah zina, perhiasan, pakaian kita. Mula tubik umuh lagi dengan pakaian yang cedek untuk nak semaya. Tubik umuh lagi pakaian yang comel, pakaian yang baik. Bukan pakaian yang pakaian tidur dan pakaian hijau, bukan daripada pakaian yang baik, bau yang sedap, dan juga dengan ismaya yang sempurna, masuk jaga adab masjid dan baca Quran dan zikir. Jadi khulasahnya, wajai hak kita, hati hak kita sudah tumpu kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum pada nak semaya lagi. Apabila masuk semaya, kita berdiri hadapan Allah, maka khusyuk kita akan dapat dengan secara mudah-mudah. Tapi kalau mari gaduh-gaduh, tak baik, tak mari, tak komak, tak mari, pas mari pula nak widai pula, melari gaduh-gaduh, semaya gaduh-gaduh. Ini menghilangkan khusyuk kita dalam solat. Lelah lelah, hoha, lari nak masuk dia, nak widai rakaah, nak masuk dia lesaf. Ini benda yang membawa kepada kurangnya dan habisnya khusyuk kita. Yang keempat, at-tama'ninatu fis salah. Semaya akan jadi semaya yang khusyuk. Semaya kita akan dapat semaya yang khusyuk. Semaya tadi mesti kena bertama'ninah, sengop ning. Bukan cepat sangat, bukan laju sangat. Rokok start ya, bangun dah. Sujud start ya, naik dah. Duduk start ya, diri dah. Semaya yang cepat sangat tadi, dia tidak memberikan kekhusyukan dalam semaya. Semaya kita nak khusyuk, kena hening. Nabi buatlah mana? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatma'inna hatta yarji'a kullu 'azamin ila mawdi'ihi. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apabila beliau semaya, beliau tenang, sanggup ning, sehingga setiap tulang kelik pada tempatnya. Dan Nabi rokok, tulang semua masuk, tak rokok molek dah, senyap situ, baru Nabi akan bangun. Bukan tulang tak ada nak masuk rapat lagi, jetak naik dah, bukan. Ini solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kalau kita tengok seorang A'rabi, dia semaya, dia tak comel, semaya dia tak molek, Nabi hamba dia suruh semaya semula.
Nabi hamba dia suruh semaya semula. Engkau belum semaya lagi, innaka lam tusalli, mu tak semaya lagi. Dia pun pergi semaya pula. Nabi mari wisalai ke Nabi hamba suruh semaya pula. Akhir Nabi buat khalasah kata, semaya mung ni kerana tak ada tamaninah. La tatimmu salati ahadikum hatta yaf'al dhalika. Sehingga dia kena ada tamakninah dulu. Semaya kena qiyam kena ada tamakninah, rokok kena ada tamakninah, dan sujud kena ada, semua kena ada. Barulah akan membawakan kita kepada khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis daripada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul ladzi la yatimmu ruku'ahu wa yanquru fi sujudihi, mathalul ja'i' ya'kulu at-tamratu wa tamratain la yaghniyani anhu syai'an." Rawahu Tabrani. Umpama orang yang semaya rokoknya tak sempurna, sujudnya tak sempurna, terus tak naik, tak ada tamakninah, rokoknya, sujudnya tak ada tamakninah, serupa dengan mathalul ja'i', serupa dengan orang lapar. Orang yang lapar tapi boleh makan ni, yakulut tamrata wa tamratain, boleh makan ni, makan buah tamar sutik ataupun dua teh. Tuai lapar tapi makan sikit, makan wah tamar sutik ataupun makan wah tamar dua teh. La yaghniyani anhu syai'an. Dia tu dengan dua teh yang makan wah tamar tadi ataupun sutik tadi, tak buat uya hilang daripada lapar. Demikian juga semaya yang tak sempurna rokoknya, yang tak sempurna sujudnya, semaya tadi serupa dengan semaya yang lapar. Jadi dia tak hasil daripada semaya tadi khusyuk. Kerana itu semaya nak jadi khusyuk, la yatma'inna fi salatihi, la yumkin ay yakhsha'a. Satu orang yang semaya tidak ada tamakninah dalam semayanya, tak mungkin dia akan khusyuk. Kerana li'anna sur'ata tadhhabu bil khusyuk. Kerana cepat dan gaduh tadi wa'wi hilangnya khusyuk. Dia semaya cepat-cepat, dia semaya gaduh-gaduh, wa'wi khusyuk tadi hilang. Sebab tu yang keempat, semaya kita akan jadi semaya khusyuk, kena semaya bit tamakninah, dengan semaya yang hening diri, tamakninah. Yang kelima, semaya kita akan jadi semaya khusyuk tawaddu'. Semaya kita akan jadi semaya yang khusyuk, kita kena zikrul maut fi salah, mengingatkan mati di dalam semaya. Dia kata nak ingat cuang mana? Dalilnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah wasiat kepada Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Nabi kata kepadanya, "Idza qumta fi salatika fasalli salata muwaddi'in." Wahai Abu Ayyub, apabila engkau nak mendirikan semaya, fasalli, maka hendaklah engkau semaya salata muwaddi'in, sebagai semaya yang orang hak nak tinggal dah. Semaya kerang sutai, semaya kali yang terakhir, orang hak nak mati dah. Itu hajarnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Ayyub Al-Ansari. Cara nak wismaya tadi jadi semaya khusyuk. Satu orang kalau ia ingat kata semaya yang nak semaya sebagai semaya akhir, lepas pada semaya ni nak mati dah, maka mesti daripada semaya akhir dia ni, dia kena buat wis sempurna sekali. Qiyamnya sempurna, rokoknya sempurna, sujudnya sempurna, bacaannya sempurna, tawajuhnya, hatinya pun sempurna juga, pasal semaya yang akhir. Supaya tu juga cara tulalah kita nak wismaya, kita semaya khusyuk, kita make cara yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wasa pesan, wasa hajar kepada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Jadi nak semaya, we berasa kata semaya hak kita nak semaya ni sebagai semaya yang akhir, salat muwaddi'in, semaya yang akhir. Allahu akbar. We berasa kata tak ada dah, lepas pada ni mati, tak semaya dah. Kerana itu semaya akhir itu sebagai semaya yang sempurna. Ini benda yang membawakan kita kepada khusyuk fi solah. Kalau kita tak ada berasa macam tu, belalah semaya hak ni tak khusyuk dah, tagih dah pula semaya lain pula. Tagih ada pula semaya lain pula. Kita berasa kata kita ada okat banyak lagi boleh semaya.
Kita ada masa lagi, ada hari lagi. Okat, samat lamat dai, rau rusuk wah, rau yang miwela. Sebab tu, ke khusyuk ke dia tak akan mari. Sebab tu kita nak khusyuk dalam semaya. Yang satunya, kita kena berasa kata semaya, hak kita semaya ni sebagai semaya yang terakhir. Yang keenam, hak ni tualak selalu dah. Hak ni tualak semaya kita nak kumwi semaya kita sebagai semaya yang khusyuk. Tualak selalu dah hak ni, iaitu at-tadabbur bil ayatil maqru'ah wal azkar. Kita kena tadabbur, perhati, tangcai, kena tangcai, kena perhati dengar apa yang kita baca, Al-Quran ataupun zikir dalam semaya yang kita baca. Kita kena tadabbur, kena perhati sama-sama. Kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin bersama-sama, lidah kita baca, hati kita kena ingat maknanya juga. Tadabbur maknanya bersama-sama. Ini membawakan kita kepada khusyuk fi salat. Maka kau ni, kau yang kena ni, satu orang nak tadabbur ayatillah, ayat-ayat Allah, mesti dia tu kena ada ilmu, mesti dia tu kena belajar. Sabit tu kepada tuan-tuan sebagai kelas pertama, tangga pertama kepada tuan-tuan, benda hak kita baca prakcam dalam semaya tu kena ingat gapo makna. Nak kaca belajar sutai Quran, sebuah Quran, kemungkinan satu benda yang payah. Kita ni umur banyak dah, kita ni dah tua sangat dah, nak belajar, nak faham semua makna seluruh Quran, kemungkinan satu benda yang payah. Sekurang-kurang kelas rendah sekali, kelas pertama sekali, kita kena ingat, kita kena faham makna yang selalu benda hak kita baca dalam semaya. Fatihah, Qul huwallah, Qul falak, Qul nas, Qul ya, semua surah-surah yang selalu kita baca dalam semaya. Dan azkar-azkar, zikir-zikir dalam sujud, zikir-zikir dalam rokok, zikir dalam duduk, dalam tahiyat, semua kalau boleh usaha supaya memahami artinya. Tujuan nak pegang hati kita supaya hati kita itu khusyuk kepada Allah. Sabit tu berkata dalam kitab Tabari, satu tafsir yang orang panggil masuk dalam golongan tafsir zaman dulu. Imam Tabari ni orang dulu sekali, masa 300 tahun lebih dulu. Dia orang takwilul Quran, orang takwil Quran, dan satu tafsir yang besar. Di mukaddimah tafsir tadi, dia ada kecek sikit, Allahu Akbar. Inni la'ajabu mimman qara'al Quran wa lam ya'lam ta'wilahu ay tafsirahu kaifa yataladhdhu biqira'atihi. Imam Ibnul Jarir telah tulis dalam kitabnya, aku begitu ajib, begitu pelik, can rusuk pelik, cai mak daripada mereka yang qara al-Quran, baca Quran, walam ya'lam ta'wilahu, tapi tak faham. อ่านอัลกุรอานแต่ไม่เข้าใจถึงความหมายของอัลกุรอาน kaifa yataladhdzu bi qiraatihi, macam manakah yang dia akan lazat dengan bacaannya. Nak sedaklah mana baca Quran, nak lazat, nak sedaklah mana baca Quran, pasal dia tak faham daripada bacaan yang dia baca. Kerana itu aku sangat pelik sangat mereka yang tadi. Sebab itu kita kalau boleh usaha belajar mengaji, dan kalau boleh jangan lalu satu kalimah dalam Al-Quran yang kita tak faham maknanya. Wakkan bahan untuk diri kita. Baca Quran, tengok tafsir, tengok orang panggil terjemah Quran, apakah makna sini, apakah makna. Dengan benda tadi membuatkan semaya kita jadi semaya yang khusyuk. Ning orang panggil tadabbur ayatillah. Dan ini sebagai paumai Al-Quran untuk petalong apa tadabbur. Bukan untuk baca doi tibaเข้าใจ. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala paumai lak untuk tadabbur. Untuk tadabbur. Kalau kita tengok Al-Quran, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati.
Kitab Quran, satu kitab yang telah diturunkan kami kepada engkau sebagai kitab yang barakah. Lagi pula liyadabbaru, supaya kamu boleh buat tadabbur, boleh buat perhatian terhadap ayat-ayatnya. Ni paumai turunnya Al-Quran. Kerana itu kita nak wismaya, kita khusyuk, kita kena tadabbur. Daripada benda nak tolong kita sing tidak cuai herau tadabbur ta ayat ka Allah. Benda nak wi kita tadabbur, kadang-kadang baca dah ya galik, ya terlucu. Neh baca tuai reti dah makna, faham dah makna, tapi baca kadang-kadang ya terlucu, ya tubik, ya gi dengan tak khabar. Maka salah satu jalan kita nak wi hati kita tadabbur dengan Al-Quran iaitu tardid. Tardid, berulang kali. Satu ayat baca sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, ulai hak tullah. Allah. Ini satu sunnah Nabi SAW. Kalau kita tengok dalam satu hadis Rasulullah SAW, qama lailatan bi ayatin, Nabi berdiri dalam semaya malam. Nabi telah berdiri dalam semaya malam dengan satu ayat. Ya Allah. Bukan sejam, bukan 2 jam. Salatul lail, semaya malam Nabi SAW, Nabi baca satu ayat, yuraddiduha, Nabi berulang kali dengannya hatta asbaha, sehingga masuk subuh. Nabi baca satu ayat berulang kali sehingga masuk waktu subuh. Tak tahu berapa ratus, berapa ribu kali telah diulang oleh Nabi SAW. Ayatnya, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Allahu Akbar. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Jika engkau azabkan mereka itu. Nabi SAW dalam mengayuha dalam ayat Quran, cerita ni kalau kita baca kisah ni surah Al-Maidah, kisah Nabi Isa AS. Dia doa kepada Allah pada hari kiamat terhadap umatnya, terhadap orang hak sembah ke dia, orang hak syirik dengan Allah, sembah kepada Nabi Isa AS. Lepas tu dia kata, tu'azibhum, ya Allah, jika engkau azabkan mereka itu. Kalau mu kata azab puak kafir, puak hak syirik kepada engkau, ya Allah, fa innahum ibaduk, sesungguhnya mereka itu ialah hamba-Mu. Bukan orang lain kali, hamba-Mu ya. Mu kata azab, mu kata bakar puak ni sekalipun, mereka ni bukan orang lain. Fa innahum ibaduk, hamba-Mu ya. Wa in taghfir lahum, dan jika engkau mengampunkan bagi mereka, kalau mu maaf kepada mereka itu, fa innaka antal azizul hakim, maka sesungguhnya engkau itu al-aziz yang gagah, al-hakim yang bijaksana. Ayat ni Nabi ulai hatta asbah, sehingga masuk waktu subuh. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Rawahu Ibnu Khuzaimah dan Imam Ahmad dalam musnadnya. Hadis ni dalil kepada kita cara nak tolong nak kita ni boleh tak boleh, orang panggil boleh tadabbur dengan Al-Quran, kita kena tardid, kita kena berulang. Nak mari orang panggil kuam rusuk, kuam nekit hak kita, tak sewia gi jauh, kita kena ulang kali kita kena ulang. Ini cara nak kita boleh jaga semaya kita. Boleh orang panggil selalu mengingati Allah, khusyuk dalam semaya. Kalau kita tengok satu kisah Qatadah bin Nu'man radhiyallahu anhu, qama lailatan la yaqra'u illa qul huwallahu ahad yuraddiduha la yazidu 'alaiha. Qatadah bin Nu'man radhiyallahu anhu seorang sahabat, dia semaya tahajud waktu malam, dia tak baca langsung surah lain. Dia tak bacalah surah Fatihah tu, tapi lepas pada Fatihah dia tak baca surah lain, malaikat qul huwallahu ahad. Surah qul huwallah. Qul huwallahu ahad yuraddiduha, dia berulang kali, ulang lagi mari, la yazidu 'alaiha, tak baca hak lain langsung. Semaya tahajud waktu malam yang telah semaya oleh Qatadah bin Nu'man radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Imam Bukhari.
Ialah juga ni dalil nak ayat kata sunat kepada kita nak kita ni boleh tadabbur dengan Al-Quran, boleh tadabbur dengan ayat, kita kena tardid berulang kali. Satu orang tabi'in yang masyhur, Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair, satu orang tabi'in yang masyhur, ulama tafsir besar, dan dia sebagai anak murid Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dalam semaya syahri Ramadan, bulan Ramadan, wa huwa yuraddidu hadhihi al-ayah, dia baca ayat ni berulang-ulang dalam semaya di qiyamul lail, pada qiyamul Ramadan. Orang ayatnya Sa'id bin Ubaid At-Tai, orang ayat. Jadi Sa'id bin Jubair dalam semayanya dia jadi imam, dia ulang ayat ni. Fasawfa ya'lamun idhil aghlalu fi a'naqihim wassalasilu yushabun fil hamimi thumma fin nari yusjarun. Allah Ta'ala kecek satu kumpulan, satu golongan yang mereka taksir kepada Nabi, partisip Quran. Dan Allah Ta'ala bagi janji, Allah Ta'ala sanja kepada orang kufur kepada Allah, orang kufur kepada Quran. Allah Ta'ala bagi tahu, fasawfa ya'lamun, tak lama mereka akan tahu, tak lama mereka akan reti, tak lama lagi mereka akan tahu. Bila? Idhil aghlalu fi a'naqihim, apabila aghlal, rata, salasil duk di tangan dan tekuk mereka, kena tambak dalam neraka Jahannam, yushabun, dan mereka kena tarik, kena heret dalam neraka Allah. Fil hamim, dalam api yang dalam air yang panas, summa fin nari yusjarun, dan mereka itu kena bakar dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi bos apa ayat ni? Sa'id bin Jubair berulang kali, fasawfa ya'lamun idhil aghlalu fi a'naqihim wassalasilu yushabun fil hamimi thumma fin nari yusjarun. Ulah ni, ini cara nak satu orang tu selalu boleh tadabbur dengan Al-Quran, iaitu kena tardid. Satu ayat lagi, Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu juga dalam semaya malamnya, Qasim yang bagi tahu, dia baca ayat, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, takutlah kamu kepada satu hari yang kamu kena kembali kepada Allah. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, kemudian disempurnakan semua segala nafas apa yang mereka itu buat. Segala amalan yang kamu lakukan di dunia, semua Allah Ta'ala akan sempurna. Wahum la yuzlamun, mereka tidak dizalimi. Dia ulang ayat ni, faraddadaha bid'an wa ishrina marratan, lebih daripada 20 kali lebih. Yisib kwa krang Sa'id bin Jubair telah ulang ayat ni di dalam semaya tahajudnya. Allahu Akbar. Saya nak baca sungguhnya banyak lagi kisah-kisah tabi'in, kisah-kisah salafis salih yang mereka jadi contoh kepada kita. Cara nak tadabbur terhadap ayat Al-Quran, kita kena tardid, kena berulang kali. Satu hadis yang masyhur sebagai hadis yang sahih daripada Nabi SAW, kita cerita sebagai cerita ni, cerita akhir. Allahu Akbar. Ketika Ata, satu orang tabi'in, Ata, qala dakhaltu ana wa Ubaid bin Umair. Ata dengan Ubaid bin Umair masuk berjumpa dengan Aisyah radhiyallahu anha. Faqala Ibnu Umair, maka berkata Ibnu Umair kepada Aisyah radhiyallahu anha, haddathaniha bi'ajabi syai'in ra'aitihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai isteri Nabi, wahai ummul mukminin, bagi tahukanlah kepada kami seajib-ajib kisah yang benda hak mu nampak, sing ti chau hen, sing ti chau pop jak tan Rasulullah SAW, pen sing ti plek ti sud, hak ajib sekali muduk dengan Nabi.
Kisah gapo? Kau muduk dengan Nabi, mu berasa pelik sekali. Aisyah radhiyallahu anha apabila ditanya, maka beliau pun jawab, satu malam qama, Nabi kita SAW bangun waktu malam dan dia bagi tahu kepada isterinya, ya Aisyah, zarini, tinggalkanlah aku, minta diri, aku nak minta diri, ata'abbudu li rabbi, aku nak ibadat kepada Tuhanku, minta izin ke bini. Nabi bangun sembahyang tahajud, minta izin ke bini. Padahal gila dia, kena tidur dengan dia, tapi Nabi minta izin, aku nak sembahyang, nak pergi masa ibadat untuk Tuhan aku. Maka Aisyah jawablah, wallahi inni la uhibbu qarbak, ya demi Allah, sesungguhnya aku ni suka nak duk kali dengan musakmu, dan juga aku ni suka benda hak mu suka. Mu suka gapo? Silakan. Maka Nabi kita SAW bangun dan mek semaya, summa qama yusalli, maka dia Nabi bangun semaya, falam yazal yabki, Nabi menangis dalam semayanya, Nabi teriak dalam semayanya, hatta balla hijrihi, sehingga basah habis riba Nabi. Bukan teriak sikit, teriak siapa ke? Basah riba. Tak, kata Nabi SAW piak pai duit namta, Nabi menangis, teriak. Summa baka, kemudian menangis Nabi SAW teriak lagi, falam yazal yabki, sehingga Nabi kita menangis ni hatta ballal ard, sampai ke bombing hak Nabi duduk semaya, hak Nabi duduk ni basah juga dengan air mata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Teriak banyak sangat, menangis air mata Nabi, sehingga ja'a Bilal, dan Sayyidina Bilal datang mari, royak kata masuk waktu semaya, falamma ra'ahu yabki, apabila Sayyidina Bilal tengok Nabi menangis, Nabi kata, maka mereka itu tanya, ya Rasulullah, tabki, engkau menangis, wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, teriak apa sedangkan engkau sudah diampun oleh Allah, dosa sebelumnya pun Tuhan pun dah, dosa akan datang pun Tuhan pun dah. Maka Nabi jawab, afala akunu abdan syakura, adakah tidak, adakah tak boleh aku jadi seorang hamba yang syakura, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun Allah Taala sudah ampun dosaku, walaupun aku ni sudah disukai oleh Allah dengan Allah Taala mengampunkan dosa aku, tapi tak molekah aku jadi seorang hamba yang syukur kepada Allah? Sesungguhnya telah turun kepada aku satu ayat, dan Nabi kata, celaka, wailun liman qara'aha, orang hak baca ayat ni walam yatafakkar, tapi tak fikir. Baca ayat ni tapi tak fikir. Maka Nabi kita SAW telah baca ayat yang diturun oleh Allah, inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari waqtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab, sehingga seterusnya ayat ni diturun kepada Nabi kita SAW. Ini benda yang membawa kita kepada orang panggil kepada tadabbur dengan makna dan ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Lagi benda yang membawa kita tadabbur kepada ayat-ayat Al-Quran, saat ni pertama nak kita tadabbur, kita kena tardid. Yang kedua nak kita tadabbur, kita kena tafa'ul, kena beramal. Allah Ta'ala suruh gapo dalam perintah ayat tadi, suruh buat gapo, kita selalu buat. Dalilnya daripada hadis Nabi kita SAW, Huzaifah radhiyallahu anhu qala, sallaitu ma'a Rasulillah SAW dhata lailatin idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbaha, wa idza marra bi su'alin sa'ala, wa idza marra bi ta'awudhin ta'awadha, rawahu Muslim. Huzaifah radhiyallahu anhu bagi tahu Nabi kita SAW kalau dia semaya waktu malam, dan dia baca kena ayat hak tasbih, ayat hak memuji Allah, tasbih kepada Allah, sabbaha, Nabi kita akan berhenti dan tasbih kepada Allah. Supaya dengan Tuhan suruh fasabbih, tasbihlah kamu, fasabbih bismi rabbikal azim.
Allah Ta'ala suruh tasbihlah kamu bismi rabbikal azim. Bawa habis ayat ni Nabi kita baca subhana rabbiyal azim, maha suci Tuhan aku yang maha besar. Jadi suruh tasbih selalu dah. Wa idza marra bisualin, apabila betul dengan ayat hak minta, Nabi kita akan berhenti sa'ala, Nabi kita akan minta. Wa idza marra bita'awuzin, apabila betul dengan ayat hak minta jauh, Nabi kita akan berhenti dan Nabi kita akan doa supaya minta jauh daripada Allah. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi banyak lagi hadis-hadis hak semakna dengan demikian. Jadi nak ayatnya, nak kita tadabbur dengan ayat Quran, kita kena tafa'ul, kena amal dengan Al-Quran. Tuhan suruh gapo, kita selalu dah. Kita kena beramal dengan Al-Quran. Apabila Allah Ta'ala suruh kita buat satu benda, selalu dah kita kena buat. Ini cara nak kita tu tadabbur dengan ayat Al-Quran. Habis masalah tadabbur dengan ayat Al-Quran dan cara yang ke-7 nak kita itu jadi satu orang yang semayanya khusyuk kepada Allah dalam semaya tadi. Cara yang ke-7, ayyaqta'a qira'atahu ayatan, bahawa satu orang itu baca Al-Quran satu ayat, jangan hubung. Kalau baca hubung membawakan kita kepada orang panggil tidak mengingatkan maknanya. Kena baca satu ayat. Jadi orang panggil jadi satu cong, satu wak. Dan kita baca cepat, dan kita baca laju, dan kita baca banyak, dan kita baca hubung, membawakan kita tak boleh dapat tadabbur dengan Al-Quran. Sebab itu nak kita tadabbur dengan Al-Quran, kena potongkan ayat Al-Quran, baca ayat, satu ayat, ayatan. Kerana demikian itu idda'a lil fahmi wa tadabbur, membawakan kita itu boleh kita faham dengan Al-Quran dan boleh kita tadabbur dengan Al-Quran.